Bersama saya, Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 872 dan antara paparan utama. Bodoh sombong, gejala kegagalan. Ekonomi merudum bukanlah sebuah pembohongan. Ini menteri pengguna atau menteri yang tidak berguna. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Ramadan Al-Mubarak. Pengerusi Jawatankuasa Rayuan menamatkan proklamasi darurat. Khalid Abdul Samad berkata beliau menjemput 3 pakar ekonomi dalam sidang media untuk menyuarakan pandangan mereka sama ada darurat memudaratkan ekonomi ataupun tidak. Ini untuk menyingkirkan dakwaan mereka bahawa yang berkata darurat menjejaskan ekonomi hanyalah ahli politik Pakatan Harapan. Pakar ekonomi yang dijemput ialah Profesor Jomo Sundaram, Dr. Muhammad Abdul Khalid dan Dr. Nungsari Ahmad Radi. Ianya persoalan kepentingan negara, ya. Ujar Khalid yang mempengerusikan sidang media itu di Hotel Tamu Kuala Lumpur kemarin. Seterusnya, Khalid berharap agar pihak istana akan mengambil langkah sewajarnya berdasarkan pandangan pakar ekonomi dan bukanlah ahli politik. Sekiranya jelas memudaratkan ekonomi negara, maka adalah diharap pihak istana akan berkenan untuk menarik balik pengisytiharan darurat dengan seberapa segera. Tegas Khalid. Ringkasnya, apa pendapat pakar-pakar ekonomi tersebut? Dr. Jomo Sundaram mengimbas pengisytiharan yang lalu tidak pernah menjadi pencetus pembangunan ekonomi. Sebaliknya, dalam semua darurat yang lalu, sektor ekonomi terjejas dengan teruk. Beliau berkata kali pertama Parlimen digantung hanyalah pada darurat yang diisytiharkan selepas peristiwa 13 Mei 1969. Jomo menegaskan semua pengisytiharan darurat termasuk terkini ada udang di sebalik batu. Ada niat tertentu pihak yang berkuasa untuk mengisytiharkan darurat. Bukan apa yang diperlukan, tetapi ada kepentingan-kepentingan yang tertentu, katanya. Beliau mengkritik Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan pengisytiharan darurat yang sebenarnya lebih memudaratkan ekonomi berbanding kesan langsung COVID-19 itu sendiri. Dan kita dapati bahawa kesan langsung dari segi ekonomi wabak itu bukan seberapa, ya, tetapi kesan tidak langsung iaitu akibat daripada langkah-langkah yang dikenakan oleh pihak kerajaan itulah yang memudaratkan ekonomi. Katanya, profesor yang ternama di peringkat antarabangsa itu berpendapat apa yang berlaku kepada ekonomi sekarang umpama jatuh ditimpa tangga. Apabila dilaksanakan PKP, ia ibarat ekonomi Malaysia jatuh dan apabila dilaksanakan darurat pula menyebabkan tangga pula jatuh atas ekonomi Malaysia, katanya. Beliau merujuk pada negara-negara Asia Timur seperti Jepun, Korea Selatan, Taiwan, Vietnam dan Laos yang tidak mengenakan PKP mahupun darurat melawan COVID-19 dan mereka berjaya. Kenapa mereka berjaya dan kita tidak? Kerana kita bodoh sombong dan hanya mahu mengikut barat, bidas Jomo. Di samping itu, Jomo yang turut mengkritik Kabinet Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang terlalu besar. Beliau berkata, Parlimen patut bersidang untuk melaksanakan semak dan imbang. Dr. Nungsari Ahmad Radi pula berpendapat, kesan besar daripada darurat adalah keyakinan pelabur sudah hilang terhadap ekonomi Malaysia. Malah pengguna juga turut hilang keyakinan kepada ekonomi dan tidak akan membelanjakan wangnya yang menyebabkan ekonomi terbantut. Bila pelabur tidak ada, pengguna juga tidak berbelanja. Ekonomi akan merudum, kata Nungsari.
Beliau berkata pengucupan berlaku pada tahun 2020 apabila pelaburan lari. Apa yang lebih membimbangkan ialah tentang ketiadaan pelaburan baharu. Sementara itu, Dr. Mohamed Abdul Khalid melihat pelaksanaan darurat menyebabkan kerajaan lebih bersifat autokratik. Bila darurat, kerajaan ini menjadi kerajaan tanpa tanggungjawab. Kerajaan tidak boleh dikritik. Ringkasnya, ini adalah kerajaan autokratik. Sistem begini akan memburukkan lagi ekonomi. Ia akan berlaku ketirisan dan khazanah negara dikaut oleh segelintir elit yang berkepentingan, tegasnya. Mohamed menegaskan tiada correlation antara darurat dan COVID-19. Ini kerana jika pandemik itu ditangani dengan baik, darurat tidak diperlukan. Namun, katanya pemerintah telah membazirkan peluang untuk melakukan pembaharuan. Ini kerana semasa darurat, kerajaan boleh membuat pembaharuan yang komprehensif dan brutal. Contohnya, sistem perlindungan sosial, sistem percukaian dan pendidikan. Rumusannya, 3 pakar ekonomi tersebut bersetuju atas 2 perkara pokok, iaitu darurat memudaratkan ekonomi dan parlimen harus bersidang. Nah, pakar sudah sependapat bahawa pengisytiharan darurat adalah pemerintahan autokratik yang memberi kesan negatif kepada ekonomi domestik. Keyakinan pelabur merosot dan kesan jangka panjang akan berlaku kerana kelompongan yang ditinggalkan oleh mereka tidak diisi dengan pelaburan baharu. Amat jelas bahawa tindakan pengisytiharan darurat ini bukan kerana hendak menangani COVID-19 tetapi demi kepentingan politik. Hanya gerombolan yang bodoh sombong sahaja yang tidak nampak negara sedang menuju ke arah ketidaktentuan ekonomi yang menghakis kepercayaan pelabur dan rakyat jelata. Pada 4 Disember 2020, Fitch Ratings menyemak turun penarafan kemungkinan penerbit IDR mata wang asing jangka panjang Malaysia pada BBB+ dari A-. Menurut agensi penarafan antarabangsa itu, penurunan nilai IDR disebabkan krisis COVID-19 yang telah menjejaskan beberapa kredit metrik utama Malaysia. Ini termasuk langkah kerajaan menangani pandemik dengan bantuan kewangan kepada rakyat dan perniagaan yang meningkatkan bebanan fiskal. Dalam kenyataannya, agensi tersebut memberi amaran bahawa metrik hutang kerajaan juga telah merosot disebabkan wabak berkenaan sekaligus dijangka melonjakkan hutang kerajaan pada 76% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK 2020 berbanding 65.2% pada tahun 2019. Namun penilaian Fitch itu langsung tidak menginsafkan gerombolan tebuk atap. Sebaliknya, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, FTSE Bursa Malaysia KLCI, FBM KLCI menunjukkan mata wang ringgit kekal stabil. Beliau merujuk pada rekod permintaan yang tinggi iaitu 2.6 kali melebihi nilai tawaran untuk bon kerajaan yang diterbitkan sebelum itu. Dalam kata mudahnya, keyakinan pelabur terhadap modal negara untuk jangka panjang masih kukuh. Ini secara amnya menunjukkan keyakinan terhadap kebolehan ekonomi Malaysia melonjak kembali. Katanya bagi menjawab pertanyaan ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng berhubung usaha Kementerian Kewangan bagi menangani penilaian Fitch Ratings itu. Namun pada 8 Januari, media melaporkan Hyundai Motor Corporation akan memindahkan ibu pejabat Asia Pasifiknya ke Indonesia pada tahun ini. Hyundai melabur 4.02 bilion ringgit di Indonesia sehingga tahun 2030. Sementara itu, pelaburan baharu yang disebut Tengku Zafrul tidak kunjung tiba. Sebaliknya, Fitch Solutions dalam laporannya pada 1 Februari 2021 menjangkakan prospek ekonomi Malaysia akan bertambah buruk susulan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK pada tahun ini berkemungkinan menurun daripada 11.5% kepada 10%. Penurunan pertumbuhan KDNK itu akan memberi impak negatif terhadap kewangan Malaysia yang diperlukan untuk memperkuat sistem penjagaan kesihatan negara. Pekerjaan dan gaji cenderung sekali lagi berada di bawah tekanan yang kuat, kali ini dengan ruang lingkup sokongan fiskal yang lebih rendah. Memandangkan kewangan kerajaan sudah tegang dan hampir dengan had hutang yang meningkat sebanyak 60% daripada KDNK, katanya. Fitch Solutions merupakan cabang firma penyelidikan Fitch Group yang ternama di seluruh dunia. Namun, pemimpin bersatu tetap berkhayal bahawa Kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai kerajaan penyelamat negara.
Perikatan Nasional bukanlah kerajaan lemah ataupun tidak berwibawa kerana pelbagai pakej rangsangan ekonomi dilaksanakan dalam tempoh setahun lalu sehingga memberikan banyak impak positif kepada kesejahteraan rakyat secara berperingkat. Pengerusi Bersatu Negeri Terengganu, Datuk Razali Idris. Setahun selepas merampas mandat rakyat, Presiden Bersatu itu menyertai solat hajat di Masjid Putra. Beliau turut disertai beberapa Menteri Kabinet termasuk Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali, Menteri Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin serta Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad. Biasanya solat hajat dilakukan untuk mendapat pertolongan daripada Allah SWT sama ada memohon sesuatu perkara atau menolak sesuatu yang tidak diingini agar hajat tersebut dikabulkan. Walau bagaimanapun ia hendaklah disertai dengan iltizam dan kegigihan di samping bertawakal kepada Allah SWT. Berdasarkan kenyataan 3 pakar ekonomi, Profesor Dr. Jomo K. Sundaram, Dr. Muhammad Abdul Khalid dan Dr. Nungsari Ahmad Radi, nampaknya solat hajat itu tidak disusuli dengan usaha yang gigih. Buktinya, baru-baru ini Muhyiddin mengumumkan berita buruk bahawa kerajaan sudah tidak ada banyak wang. Malah bilangan kes baharu COVID-19 masih lagi mengatasi angka 2,000 setiap hari. Sedangkan Korea Selatan, Jepun dan Taiwan dapat mengawal wabak COVID-19 meskipun tidak melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP mahupun menggantung Dewan Legislatif mereka. Retorik puji diri sendiri dan solat hajat tidak membayangkan apa-apa hasil selain satu propaganda politik semata-mata. Bukalah pintu parlimen jika kalian benar-benar ikhlas dan mahu merancakkan kembali ekonomi negara. Ketua Pemuda Amanah Nasional Syazni Munir menegur Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia KPDN HEP Datuk Alexander Namtalinggi. Kalau muncul sekadar mahu nasihat, Menteri hilang terus pun tidak mengapa. Kenyataan Syazni itu merujuk kepada Alexander yang muncul dengan senarai usaha-usaha yang telah beliau sebutkan di kementeriannya. Malangnya, kata Syazni, masalah harga barangan yang melambung di seluruh negara masih berlaku dan belum selesai. Lebih malang, langsung tak disentuh tentang minyak masak yang harganya dah berbulan melambung tak turun-turun, ujarnya dalam satu kenyataan. Syazni berkata, untuk bergerak ke depan, pertama sekali, Menteri dan Timbalan Menteri perlu keluar daripada sindrom penafian. Beliau membidas kenyataan Alexander yang membuat perbandingan antara ayam segar dengan ayam sejuk beku. Usah berselindung di sebalik beberapa pasaraya seperti Tesco yang menjual ayam sejuk beku dengan harga rendah. Bezakan antara harga ayam segar dan harga ayam sejuk beku. Memukul rata kedua kategori ini dengan akhirnya membuat kesimpulan bahawa harga ayam masih terkawal adalah lelucon yang mengundang tawa orang ramai, bidasnya. Menurut Syazni, penggunaan aplikasi price catcher juga tidak relevan jika harga ikan kembung yang rendah adalah sejauh 9 km daripada lokasi pengguna. Adakah pengguna perlu bergerak sejauh itu untuk mendapatkan sekilogram ikan kembung dengan harga yang munasabah? Soalnya. Syazni juga menemplak Menteri Pengguna tersebut kerana berpesan agar rakyat Malaysia menjadi pengguna yang bijak. Aduhai, kalau itulah mauduk besar yang mahu disinggung, lebih baik beliau hilang terus pun tak mengapa, sindir Ketua Pemuda Pakatan Harapan itu. Sementara itu, bekas Menteri KPDN HEP Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, semasa diamanahkan sebagai Menteri KPDN HEP dalam Kerajaan Pakatan Harapan, agenda utama beliau adalah memastikan harga barangan keperluan kekal berpatutan. Kami juga menambah baik skim harga maksimum musim perayaan SHMMP dengan menambah senarai barangan kawalan serta melanjutkan tempoh penguatkuasaan. Contohnya, SHMMP bagi perayaan Hari Raya Puasa 2019 kami lanjutkan daripada 15 hari kepada 30 hari, katanya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, sewaktu di luar musim perayaan, sesi libat urus bersama pihak industri kerap diadakan bagi memastikan kesedaran serta pematuhan dengan Akta Kawalan Harga dan anti pencatutan. Kata Saifuddin lagi, kementerian mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang
menaikkan harga secara tidak munasabah. Bagi golongan yang kurang mampu, kami juga telah memperkenalkan inisiatif Food Bank Malaysia dan Food Bank Siswa bagi memastikan kebajikan mereka tidak terabai. Walaupun tanggungjawab yang dipikul berat memenuhi harapan rakyat yang memberikan kepercayaan serta undi mereka kepada kami menjadi kewajipan dan keutamaan, tegasnya. Harga siling barangan pun Menteri tidak mampu untuk menetapkan bagi mengelak harga daripada melambung naik. Inilah tahap kualiti Menteri Kabinet bersaiz XXXL yang ada sekarang. Nak hairan apa apabila negara diperintah oleh gerombolan kakistokrasi? Bukan Jom Channel kata, tetapi tempelan #kerajaan gagal yang dibuat oleh rakyat jelas menceritakan kekecewaan mereka. Itulah isyarat jelas bahawa rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat menjalani ibadah puasa.